من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أناس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya serta riayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan yang masih lagi ada setelah mana sesuatu yang kita tak pernah menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala akan aturkan satu aturan yang boleh menyebabkan satu masa masjid yang sedia terbuka tiba-tiba tertutup rapat untuk dikunjungi oleh para jemaah orang Islam. Kita tak pernah menyangka sesuatu akan berlaku di zaman ini. Kita tak pernah menyangka bahawa masjid yang begitu indah, masjid jadi tempat pengimarahan, boleh Allah Subhanahu wa taala mengaturkan supaya benda yang sepatutnya terbuka tiba-tiba tertutup rapat. Saya ucapkan terima kasih kepada kekanda yang sangat saya kasih dan sangat saya muliakan, Al-Fadhil Ustaz Munir. Moga-moga perjuangan dan juga apa jua yang dilaksanakan di masjid ini mendapat redha Allah, kepada para jawatan kuasa, pengurusi masjid dan semua ahli-ahli pentadbir mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, memang saya namakan, kami dua orang sebut nama masjid beradik-beradik. Pasal apa? Sebab masjid kami ni lebih kurang sama. Dua-dua masjid yang ditadbir lebih kurang sama. Dari segi design dia lebih kurang sama. Lebih kurang sama juga cabaran yang dihadapi pun lebih kurang sama. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, setiap sesuatu yang dibuat melalui jalan-jalan yang berliku adalah merupakan sesuatu yang cukup manis untuk dikecapi oleh orang-orang mukmin dan muttaqin. Orang bertakwa kena lalui jalan-jalan bercabang, supaya dengan cabang ini lebih memantapkan iman dia, memantapkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, malam ni kita nak cerita pasal Maulidur Rasul. Saya tak mau sentuh sangat pasal bab berkaitan dengan sirah nabawiyah. Tuan-tuan dah dengar banyak sangat. Tuan-tuan dah dengar dengan kepelbagaian daripada berbagai sumber melalui berbagai saluran tentang sirah an-nabawiyah. Namun tuan-tuan, sirah takkan lari daripada kehidupan kita, kerana kita banyak belajar daripada sejarah yang telah pun didatangkan kepada kita. Al-Quran pun menceritakan tentang sirah an-nabawiyah untuk kita mengambil manfaat dan ibrah, ambil sesuatu pengajaran, kerana manusia perlu hidup dengan sejarah. History will repeat itself. Sejarah akan berulang balik. Sesuatu yang pernah berlaku, dia akan berulang balik untuk dijadikan pedoman kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya nak bawa tuan-tuan hari ni, saya tak mau pergi jauh tuan-tuan. Kita sebenarnya masa kita sangat singkat dengan keadaan sekarang ni. Bukan masa nak berhenti ni tak. Masa kita, umur kita, usia kita singkat. Saya baru je lepas baik sakit tuan-tuan. Bila sakit dalam kepala ni duk nampak kubur. Wallahi saya nampak bahawa saya tak lama dah. Saya tak lama dah untuk hidup. Bila sakit Allah bagi peringatan. Hang nak buat apa hang buat cepat-cepat. Hang nak sentuh apa hang sentuh cepat-cepat.
nak selesai apa, selesai cepat-cepat. Kerana ada benda yang mungkin tertangguh kerana perangai kita suka menangguh. Akibatnya jika datang ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal mereka, takkan dipercepatkan walaupun sesaat, dan tidak akan diperlambatkan walaupun sesaat. Tuan-tuan, orang mukmin, orang Islam, Nabi ajak jangan tangguh benda baik. Jangan tangguh. Nak ikut Nabi SAW, benda yang paling asas dan paling penting ialah jangan menangguh. Sebab perangai kita suka tangguh banyaklah, mengakibatkan hari ni orang Islam tertinggal jauh ke belakang. Kita baru nak hambat bertatih, tapi tak apa, biar bertatih, biar berpapah, asalkan sampai matlamat dan tujuannya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dengan keadaan sekarang ni, isu yang berada di seluruh dunia hari ni, agak-agak tuan-tuan, apa yang berlaku hari ni, dunia hari ni, rumah kita sendiri, dalam rumah kita sendiri, kita sangat berbangga dengan kedudukan dunia kita hari ni. Semua orang bangga, seronok. Seronok dah tuan-tuan. Kita kata apa? Alhamdulillah lah, jadinya COVID-19 ni pada zaman kita lah ni. Nasib baik jadilah ni. Kalau jadi dulu, jenuh kita. Siapa pernah cakap lagu tu? Siapa pernah terfikir macam tu? Dia kata, nasib baiklah COVID di sekarang. Walaupun masjid ditutup, walaupun ceramah tak boleh dibuat, walaupun sekolah tak boleh buka, tapi nasib baiklah ada internet. Nasib baik ada internet, nasib baiklah ada gadget, nasib baiklah zaman ni zaman bukan tiga sekupang. Tahu tiga sekupang? Handphone Nokia dulu yang paling anjing pun mampu tu. Nasib baiklah bukan zaman tu. Nasib baiklah zaman kita ni zaman pakai Android, pakai iPhone. Kita boleh nak belajar anytime, anywhere. Nak pergi bila-bila masa, di mana jua anda berada. Nak buat kerja, nak conference, duduk di rumah, work from home, duduk bekerja di rumah, nak duduk kat mana pun boleh. Tuan-tuan, kita banyak mengatakan bahawa nasib baiklah Allah atok bagi duduk di zaman kita lah ni, berlaku zaman ni. Seronok kita kan, duduk di rumah 3-4 bulan, ngalik kat rumah kan, gaji masuk, seronok kita duduk di rumah. Siap kata bagi nasib baik, tambah orang kerja kerajaan. Sorry to say, I'm also the government servant. Sorry to say, yang paling seronok orang kerja kerajaan lah. Pasal apa? Duduk di rumah, nganga kat rumah. Bukan kata nganga semua orang nganga dah. Maksud saya ni duduk di rumah, kita bekerja daripada rumah. Tapi bekerja tu tuan-tuan, bila duduk di rumah, berapa masa kita habis untuk bekerja dan berapa masa kita duduk kena layan anak-anak. Mau tak mau anak-anak kami duduk tepi kita. Suka tak suka mesti dia duduk dengan kita. Tuan-tuan, duduk di rumah dengan TV lengkap, semua lengkap, cukup bulan gaji masuk. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sebenarnya apa yang berlaku tuan-tuan, hari ni kita sedang diuji oleh Allah. Kita diuji dengan kejujuran kita. Kita diuji dengan kerisauan kita. Kita bimbang apa sebenarnya? Kita bimbang apa sebenarnya tuan-tuan? Agak-agaklah yang duduk di rumah hari dulu tuan-tuan, kita tak dengar langsung berkaitan dengan habis-habis kuat. Zaman saya, anak-anak orang Islam kita duduk mengedik dekat atas komputer. Duduk mengedik atas komputer, hak laki-laki dengan seluang dia, dengan apa seluang bokat dia, dengan apa, pergi duduk atas komputer, pergi main game 3-4, nak meraja apa. Tak tipu pun tuan, saya anak orang Tanjung, kami tahu cerita. Atas komputer ada apa, pergi duduk kat atas komputer, main snooker, main beliat, pergi duduk atas tu, main game apa semua atas komputer. Tapi tuan-tuan, zaman sekarang ini, dia mengedik atas komputer, anak orang Tanjung yang boleh jumpa. Tapi hari ni tuan-tuan, dengan internet yang ada, yang kita seronok duduk di zaman ini, dengan yang kita duduk ada sekarang ni, hari ni tuan-tuan, seluruh anak orang Islam duduk dalam bilik seorang-seorang, menggedik depan TikTok tuan-tuan, menggedik-gedik depan TikTok, dia mengeliat apa lebih kurang, golek pergi golek mai, dia hantar masuk dalam TikTok nak bagi dapat banyak like. Tuan-tuan, anak orang Islam, majoriti anak orang Islam, mak bapak relax duduk kat luar, anak aku bagus duduk belajar dalam bilik.
Anak aku lah paling rajin sekali. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kalaulah pada kala ini dengan TikToknya, dengan Instagramnya, masuk pula dalam Facebook pula, satu dunia tengok. Satu dunia tengok tuan-tuan. Perangai kita. Agak-agak dah. Kalaulah pada kala ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di zaman kita, duk sekarang ini, dengan keadaan sekarang ni, lau kana bainana Rasulillah, kalau Nabi duduk dalam kalangan kita ini, agak-agak apa jawapan kita nak bagi kepada Rasulullah? Agak-agak apa jawapan kita nak bagi pada baginda Rasulullah dengan apa yang kita buat? Kita nak habaq dengan Nabi, ya Rasulullah, zaman kami zaman yang berteknologi, zaman kami zaman yang paling hebat, zaman kami zaman yang paling bagus sekali. Zaman Rasulullah tak ada benda-benda ni semua, tapi zaman kami ada benda ni, ya Rasulullah. Kamu telah meninggalkan umatmu dengan kehebatan teknologi. Nak habaq lagu tu? Tuan-tuan, nak berbangga kita dengan teknologi yang ada sekarang? Adakah baginda Rasulullah akan bangga dengan kita dengan teknologi yang kita ada? Bukan membangunkan ummah, tapi menjahanamkan ummah. Tuan-tuan, adakah kita nak berbangga hari ini dengan keadaan keliling kita, pembangunan kita yang begitu pesat, bangunan-bangunan yang paling tinggi dalam dunia dihambat oleh semua orang? Nak hambat bangunan yang paling tinggi, tapi tuan-tuan, lagi tinggi bangunan, lagi jatuhnya, lagi rendahnya akhlak umat tersebut. Lagi jatuh lagi. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bangunan paling tinggi dalam Malaysia adalah Menara Petronas. Paling tinggi dalam Malaysia. Ke nombor berapa dalam dunia? Nombor berapa dalam Asia? Tuan-tuan, Kuala Lumpur. Akhlak anak-anak di Kuala Lumpur, lagi tinggi bangunan, lagi jatuh dia. Pulau Pinang, bangunan paling tinggi Komta. Lagi tinggi Komta, lagi tinggi Komta tuan-tuan, lagi banyak dia buat mall, lagi banyak itulah juga akhlak orang Islam makin jatuh tuan-tuan. Habis itu nak bangga dengan pembangunan. Lau kana bainana Rasulillah, kalau Nabi duduk di kalangan kita, duduk di zaman kita tuan-tuan, adakah Nabi akan kata bangunkan semua ini supaya kemajuan manusia dapat dilihat oleh seluruh dunia? Ataupun Nabi akan bawa mai makarimal akhlak, Nabi tak bawa mai kemuliaan akhlak, Nabi nak tonjolkan kemuliaan akhlak. Tuan-tuan, bandingkan dua ini. Adakah Nabi menyuruh kita untuk membangunkan pembangunan dan meninggalkan akan akhlak? Tuan-tuan, tolonglah berfikir, tolong bawa baliklah apa sebenarnya mesej nak disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak menolak pembangunan, Islam tidak menolak sebarang pembangunan dan kekayaan. Islam tak pernah menolak, bahkan disuruh kita menonjolkan ketamadunan yang paling hebat, tonjolkan tamadun yang paling baik untuk kepada umat-umat ini. Tetapi tuan-tuan, sayangnya kita telah pun didoktrin dengan doktrin-doktrin yang menyebabkan kepala kita ni duk nampak hari ni ialah apa? Aku bangga jadi anak Pulau Pinang, aku bangga jadi orang Penang. Tuan-tuan, saya pergi luar daripada Penang, saya ke abang, saya anak orang Pulau Pinang. Saya tak mau abang kata, dia duduk belah mana? Saya tiba bangga pula, saya duduk belah island, saya duduk kat mainland. Tu tak betul, hampa jangan bohong kat saya. Tu tak betul. Tu tak betul. Kalau tuan-tuan pergi kat luar, tuan-tuan, saya duduk ni anak Pulau Pinang tu, duduk Tanjung tau. Di abang saya abang, duduk kat mana? Duduk kat Georgetown. Boleh abang pula Georgetown, kalau orang tak faham abang, Georgetown. Seronok. Tambah tuan-tuan duduk tengah-tengah ni pula. Duduk kat mana? Duduk dekat Masjid Melayu, Lebuh Aceh. Kat mana? Tempat tumpuan orang ramai tiap-tiap tahun duduk main sini. Berebut-rebut orang nak main sini. Pasal apa main sini? Nak tengok heritage. Nak tengok apa? UNESCO punya tinggalan. Tuan-tuan, betul tak? Tuan-tuan pergi luar daripada Penang, siap angkat tangan. I'm a Penang guys. Siap abang lagi. Orang Penang kan suka cakap orang putih. Betul tak betul? Apa beza orang Penang dengan orang lain? Sebab orang Penang suka cakap orang putih, betul tak? Tolong tutup Ustaz. Tolong tutup Ustaz. Apa? Pintu gate. Pintu gate pula tak sama. Tolong tutup Ustaz, pintu grill. Grill dengan pintu tak sama. Kita panggil apa jalan ni Ustaz? Tuan-tuan sebut Lebuh Aceh lah. Aceh Street. Sana apa? Tepi sikit.
apa ni, Beach Street, Union Street, nasi kandang. McAllister Road. Tak nak sebut ni, tolong pergi jalan McAllister. Apa je kat lagu tu. Orang Penang dia kata apa je kat lagu tu. Tuan-tuan, bila sebut macam tu, orang Penang seronok, bangga. Tapi tuan-tuan, banggalah juga sekiranya anak-anak generasi duk mai ni menonjolkan akhlak yang baik. Yang ni yang Nabi nak. Bukan Nabi nak suruh kita duk seronok, jadi mengada-ngada, mengada-ngada dengan pembangunan kita, mengada-ngada dengan bahasa kita, mengada-ngada dengan keadaan kita. Seronok, bangga. Aku orang Penang lah. Memanglah orang Penang bangga. Berapa ramai orang Penang tuan-tuan. Pergi tengok kat padang kota. Pergi tengok atas Komtar tak ada dah. Komtar dia tak pergi dah. Tuan-tuan, pergi tengok dekat First Avenue. Pergi tengok dekat Geni Plaza. Pergi tengok dekat Geni Paragon. Dalam poket apa pun tak ada tuan-tuan. Tapi dengan baju-baju mau pergi Geni Paragon. Pergi duduk nganga. I nak beli ni, I nak beli ni. Dalam poket apa pun tak ada. Duduk mana? Duduk flat. Flat 25,000 tuan-tuan. Pergi duduk atas flat. Tapi pergi Geni Paragon, pergi beli barang. Dapat gaji sekali per habis. Tu bulan Facebook. I baru balik daripada shopping, beli barang ni dekat Geni Paragon. Masuk ke mana? Ke Sephora. Nama Sephora, pergi duduk dekat, pergi beli barang kat Sephora. Tuan-tuan, balik rumah tinggal Sephora. Apa barang pun tak ada, apa duit pun tak ada. Tuan-tuan, nak seronok apa dengan bangga dengan barang-barang yang ada lah ni? Kalau Nabi duduk dalam depan-depan kita tuan-tuan, agak-agak lah Nabi bangga dengan keadaan kita hari ni ke? Berbelanja macam orang kaya, tapi kedudukan sebenar kita tidak kaya tuan-tuan. Orang Islam Pulau Pinang kena tahu, kita hari ni miskin bandang paling ramai tuan-tuan. Kalau di luar, daripada kawasan luar bandang, 3,000 gaji boleh hidup. Orang Tanjung gaji 3,000 dikira miskin bandang. Dua-dua kalau anak pinak ikut pula ada 5,000, campur 2 orang. Bini 3,000, suami 3,000, isteri 2,000, campur 2 orang jadi 5,000. Anak ada 5 orang dalam rumah. 5 dengan 2 orang 7 orang. Duduk rumah 3 bilik tuan-tuan. Rumah 620 square feet. Agak-agak boleh duduk tak? 620 square feet, 7 orang duduk. Anak pula 5 orang tuan-tuan, 3 laki 3 laki 2 perempuan. 3 laki tu duduk bilik nombor 3. Kakak ni dengan adik ni duduk bilik nombor 2. Mak dengan bapak duduk bilik nombor 1. Sumbat 3 orang laki-laki duduk rumah tuan-tuan. Macam mana agak-agak rumah tu tuan-tuan? Tapi berbelanja macam orang gaji 20,000 sebulan. Yang anak ni bulan Facebook, beli yang tu, beli yang ni, beli yang tu. Tuan-tuan, tak berfikir untuk masa depan, tak fikir dah. Akhirnya tuan-tuan, dia seronok untuk menjatuhkan akhlak anak-anak dia. Semayang tak mai, apa pun tak mai. Lagi ramai orang miskin, lagi ramai kadal faqru kufrun. Kadang-kadang kefakiran itu menyebabkan jadi kufur terus. Kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ni bukan main nak taruh tau. Tapi nak habaq tuan-tuan bahawa hari ni kedudukan sebenar hakikatnya kita nak sambut Maulidur Rasul bukan lagi nak pandang sirah an-nabawiyah, tapi keadaan sekarang ini. Jika sebenarnya Nabi SAW ada di zaman kita, adakah Nabi seronok tengok kita macam ni? Nabi seronok ke tengok orang Tanjung perangai lagu ni? Duk melilau tepi padang kota, duk jaga parking tuan-tuan, tak tahu nak buat apa. Sekali ambil air apa, minum-minum, dia berang-berang duduk tepi pokok. Sekali bangkit pula, berapa ramai tuan-tuan anak orang Tanjung ni lagu tu. Dalam satu kampung kita pernah kempen dulu, satu rumah satu tahfizul Quran, seorang hafizul Quran. Satu rumah seorang hafizul Quran. Kita duk kempen dulu. Saya ingat saya semasa saya balik pada Mesir, antara benda yang saya bawa adalah saya nak jadikan biar satu rumah seorang hafiz Quran. Nak mengubah keadaan daripada satu masa dulu, satu rumah satu tekbir. Setiap rumah ada tekbir, ada laki yang mesti ada tekbir. Tuan-tuan, lah ni tak ada tekbir dah. Satu rumah satu botol air ketum. Tukar pula lah ni. Setiap rumah ada sebotol ayam ketum, ayam ketum. Ditubah pula minum ayam ketum pula. Makin hari makin advance.
Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kalau Nabi SAW ada di zaman kita, Nabi seronok kau tengok, ya Rasulullah, aku tak perah anggur, aku tak lagi mengambil anggur untuk diperah jadikan arak, tapi ya Rasulullah, kami tukar pakai ketum. Nak abang lagu tu? Tuan-tuan, Nabi seronok dengan keadaan kita, Nabi bangga dengan kita. Kita dapat berpakaian dengan cantik, berpakaian yang dengan indah, tapi akhlak kita merudum, tuan-tuan. Satu, akhlak. Nombor dua, tuan-tuan, apa yang membimbangkan kita hari ini adalah ni, cara pemikiran kita. Keadaan kita hari ini, tuan-tuan, percambahan pemikiran, percambahan kefahaman, kefahaman akidah yang pelbagai. Ada orang faham lagu ni, ada orang faham lagu ni. Nabi katakan, al-khilafu ummati rahmah, khilaf di kalangan umat aku adalah rahmat. Perselisihan pandangan di kalangan umat aku adalah rahmat. Tapi tuan-tuan, yang jadi di zaman kita adalah apa? Perselisihan itu bukan rahmat, tapi bala. Bala, tuan-tuan. Kawan ni dalam masjid yang sama, seorang mazhab lain, seorang pahaman lain. Yang seorang main-main, aku ada kunut, yang seorang tak ada kunut. Tuan-tuan, jangan main-main tu. Lah ni tak ada dah, alhamdulillah. Sebab apa? Ustaz-ustaz duk masuk, duk taruh, tak bagi dia faham. Pernah berlaku, tuan-tuan, satu masa dulu, flat baru siap dalam Penang, tak mau sebut flat mana, daripada jadi baik lah ni, daripada insaf dah. Tuan-tuan, flat baru siap tahun 2000 lebih dulu, masa mula-mula dulu, tak sampai, saya ingat saya lebih kurang 2006 lebih kurang. Flat baru siap flat, tuan-tuan. Dalam tu biasalah kalau flat siap dalam Tanjung ni, Melayu pun ramai, mamak pun ramai, dua-dua buat ramai, dua-dua jenis buat ramai. Turun sembahyang subuh hari pertama, baru tak form lagi JK Surau. Hari pertama, tuan-tuan, turun main geng Melayu, geng mamak turun lambat sikit. Turun geng Melayu, tuan-tuan. Hak Melayu tu pergi celapak pergi azan. Seorang naik pergi jadi imam. Jadi imam, tuan-tuan. Dia angkat kunut lah. Dia angkat kunut. Bila baca kunut, mamak duduk belakang. Mamak lepas tangan. Mamak mazhab Hanafi. Dia lepas tangan. Dia tak baca kunut. Orang sebelah tengok, dia ni tak tahu hormat orang. Melayu ni duduk geram. Tuan-tuan, ingat tak pernah jadi ya? Lepas tangan, tuan-tuan. Lepas dia lepas tangan, habis semayang semua, mamak pergi kuih dengan imam. Apa pasal you baca kunut? Ini jawab, habis semayang kita sembang. Doa tak ada habis. Mamak geram, duduk luar, duduk pegang tangan lagu tu. Tuan-tuan, habis keluar main, mamak kata, apa saya baca kunut? Tak, kita mazhab Syafi'i, kita kena baca kunut. Dia kata, you tak tahu hormatkan mazhab lain. Tak tengok ke ada mazhab lain kat belakang? Ni nampak ni, orang yang faham dengan orang tak faham. Saya nak cerita terang-terang, tuan-tuan tu suruh marah saya malam ni. Tuan-tuan, lepas tu Melayu ni kata, tak apalah, kalau you boleh semayang, kan tak tahu hormat, semayang ikut semualah. Ikut macam biasa. Kita ikutlah. Kalau you tak mau baca, you lepaslah tangan. Tuan-tuan, Melayu ni pun lepas satu ayat ada. Suka mai tak suka belah. Dia bagi ayat lagu tu, ayat pemati lah, sebab tengok lebih kurang ranggi lebih kurang. Duk esok, tuan-tuan, mamak main 4:30 pagi, mamak turun lah. Main berebut nak azan dulu. Mamak masuk pergi azan. Lepas azan, orang dia habis masuk terus jadi imam. Main imam, kunut tak ada. Bila kunut tak ada, hak Melayu mufaraqah. Geng Melayu mufaraqah, keluar terus. Kemarin dia ikut juga, hari ni tak ada, tuan. Dia keluar terus, dia tak mau ikut dah. Batal semayang kami sebab tak baca kunut. Tuan-tuan, 2 kali 5, 5 kali 2 sama. Bila tak ada ilmu, jadi lagu tu.
Habis semayang, Pak Long belakang ni pergi kuih mamak kali-kali. Apa pasal? Tak, apa saya tak ada baca kunut? You tak tahu hormat orang ke? Kita memang tak tahu baca. Bagi kita memang tak baca. Dia kata, itu mamak pusing balik. Lu suka lu main, lu tak suka lu block. Tuan-tuan, bergaduh tuan-tuan sampai jadi isu besar. Sampai jadi isu. Akhirnya turunlah geng-geng ni semua, pergi selesai apa-apa, okay. Pergi cerita betul lagu mana, baru faham. Oh macam tu ke? Oh bulat. Macam tu lah. Follow lah tuan-tuan. Khilaf ni satu ilmu yang kita akan dapati bahawa Nabi ajak kita dengan kepelbagaian yang ada, tapi berpegang dengan mazhab. Kita tak boleh suka-suka pegang lagu ni, suka-suka pegang lagu ni, tak boleh. Dia jadi satu rahmat untuk kita. Kita akan mengenali orang Islam ni dengan kepelbagaian ilmu yang Nabi tinggalkan untuk dia. Hari ni tuan-tuan, dalam masjid yang sama, seorang pahaman Sunni, seorang pahaman Syiah, seorang main pahaman Wahabi, yang seorang main pula kata kami ni ahli ni geng mana makrifat tak makrifat, duduk dengan nganga tepi belakang tiang, tak sampai tak semayang apa. Sebab kami ni dah main tahap fana, dah kira dah fana ni, kira maksudnya kami ni kira dah musnah dah, tak ada apa dah, fana tu ya. Main geng lagu tu pula. Main yang geng hak jenis main cakap pandai dalam Facebook, cakap pandai dalam YouTube. Tuan-tuan, kepelbagaian pemikiran hari ni memberikan gambaran bahawa Islam itu tak rahmat dah. Tak rahmat dah. Last sekali orang bukan Islam yang bercinta, ada apa, mu'allafatun qalbihi. Mu'allaf ni kerti apa? Mu'allaf ni kita duk kata Cina mu'allaf. Kita kata Cina mu'allaf, Cina masuk Islam. Mu'allafatun qalbihi itu bermaksud bahawa orang bukan Islam yang berjinak-jinak nak faham Islam. Geng mu'allafatun qalbihi macam tuan-tuan yang masjid duk buat. Ni pusat dakwah Islam tuan-tuan. Masjid saya pijak hari ni, barakah dia, pusat dakwah Islam Pulau Pinang kot. Berapa ramai yang tersungkur dengan kecintaan pada Islam di sini. Berapa ramai Ustaz Munir bagi masuk Islam kat sini, tuan-tuan. Tapi kecintaan tu datang dengan hidayah Allah. Kalau dia tengok hari ni kepincangan dalam pemikiran orang Islam, agak-agak dia mau. Pasal apa orang bercinta dengan Islam di zaman Rasulullah? Kenapa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu begitu tegas membenci Islam, rapatnya benci, tiba-tiba jatuh hati kepada Islam. Tuan-tuan, pasal apa ada orang kafir, dia Yahudi tuan-tuan, Yahudi ni tuan-tuan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, dan tidak sesekali tau, never. Orang Yahudi, orang Nasara, never, dia takkan sesekali redha dengan Islam sampai kita follow dia punya jalan. Tapi macam mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh memberikan satu contoh teladan dengan akhlak yang Nabi tunjulkan, menyebabkan Yahudi cayak. Tuan-tuan, raja ni Allah Muhammad, keturunan Habsyah, Raja Najasyi. Raja Najasyi ni tuan-tuan, dia orang Nasrani. Bila mana dia dengar tentang penjelasan dari Ja'far bin Abi Talib pasal Islam, dia kata, aku tak tengok lagi Muhammad, tapi aku dengar daripada Ja'far bin Abi Talib sebagai juru cakap untuk mendapatkan perlindungan di kota Habsyah, kota Habsyah. Berjumpa dengan Raja Najasyi, aku baru tengok pengutus dia, aku baru tengok utusan dia, aku tak tengok lagi Muhammad ni. Cukup untuk aku rasa bahawa Islam dengan aku ni, Islam dengan agama aku seumpama macam dua batang lidi yang rapat begitu, dan dua cahaya yang datang dari sumber yang sama. Masya Allah. Satu orang Najasyi, orang Nasrani, yang Quran kata mereka takkan redha
Akhirnya Najasyi masuk Islam. Sedangkan tok dia siapa dia? Tok dia ni Najasyi, tok dia Abrahah. Dia cucunda kepada Abrahah yang serang Kaabah. Tuan-tuan. Tapi orang kata apa? Iman tak dapat diwarisi, kekufuran pun tak boleh diwarisi. Tuan-tuan, hari ni Sukarno, seorang pemimpin dunia yang digeruni, anaknya telah pun memasuki agama lain. Iman tak dapat diwarisi, tuan-tuan. Perjuangan kita hari ni, kita nak kata apa? Aku seorang pejuang, insya-Allah tok nenek ni anak cucu aku jadi pejuang. No, we never know. Kita takkan tahu lagi. Sebab itu tuan-tuan, sekarang ini yang pentingnya ialah kita nak kena mengubah kembali environment keliling kita. Saya bukan suruh tuan-tuan ubah diri sendiri tak. Kita kena usaha hari ini mengubah environment keliling kita. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan belajar cakap orang putih daripada bila? Start bila? Saya duduk di Jabatan Pendidikan. Segala analisa semua kita tahu. Kita belajar azan dulu kan? Kita belajar bahasa Inggeris sejak daripada tadika tau. Start dari tadika belajar sampai tingkatan 5. Tuan-tuan, cuma tanya anak kita, balik pergi cakap orang putih dengan dia. Bila cakap orang putih ke dah? Pergi tanya anak kita tingkatan 5 nak ambil SPM tahun ni, bulan 3 tahun depan nak ambil SPM. Pergi cakap dengan dia. Dia ambil UPSR dulu pun dia dapat E, PT3 pun dapat E, kira straight E, sampai SPM pun duk ngangar-ngangar lagi tuan. Tapi belajar berapa tahun? Tadika amak masuk awal 2 tahun awal masuk, 2 tahun tadika, 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah. 5 campur 6, 11 campur 2, 13 tahun duk belajar orang putih sampai keluar tak boleh jaga orang putih. Why? Kenapa? Pasal apa? Ada jawapan tak? Budak sekolah menengah, anak kita masuk kafar, belajar bahasa Arab. Masuk kafar belajar bahasa Arab, masuk sekolah rendah belajar bahasa Arab. Satu orang satu minggu kena belajar 4 masa. 4 masa bersamaan dengan 2 jam belajar bahasa Arab di sekolah. Tuan-tuan, kurikulum bahasa Arab saya yang duk susun. Peringkat kebangsaan saya susun, tuan-tuan. Start rendah sampai menengah saya susun. Tuan-tuan, silibus yang kita buat tu, susunan kita buat tu, nak memberikan supaya anak-anak kita boleh faham bahasa dan boleh bercakap dengan bahasa Arab. Dia belajar start daripada kafar, belajar sampai masuk darjah 1, 6 tahun belajar bahasa Arab sekolah rendah, sambung masuk sekolah agama, tuan. Ni tapak al-masyhur tuan-tuan di sini. Tuan-tuan tahu tak wilayah, nak abang ada wilayah. Ni nama ada wilayah masyhuriyah, tahu tak? Ni wilayah dia, ni tempat dia. Tempat berkembangnya al-masyhur dalam kawasan ni. Tuan-tuan, belajar 6 tahun sekolah, belajar 6 tahun bahasa Arab di sekolah rendah, sambung masuk 5 tahun belajar di sekolah menengah, tuan-tuan. Tapi nak cakap Arab sampai ke sudah tak boleh cakap Arab. Why? Pasal apa? Tiba-tiba dia bukan buat apa? Tiba-tiba satu orang hamba Allah Bangladesh, dia pergi kerja dekat Mekah. Satu orang hamba Allah Melayu Pulau Pinang, tak belajar pun, tingkatan 3 fail, berhenti sekolah, pergi Mekah, pergi kerja kat Mekah. Tuan-tuan, bercakap Arab cayang. Berapa ni? Cakap Arab. ازيك يا اخي؟ انت ايه؟ عامل ايه؟ تفضل ما في مشكله، تعال شويه. Oh, cakap Arab, tuan, fasih. Bunyi Arab tu. Padahal duduk kamu makam. Tuan-tuan, satu hamba Allah tak lulus pun perisa. Tak lulus perisa pun. Darjah 6 habis. Keluar darjah 6 tak mau sekolah, dia buat perangai apa? Mak dah kata ikut suka hati hang ah. Dia pergi duduk kedai makan kerja apa lebih kurang. Cukup umur 18 tahun, masuk umur 19 tahun, tuan-tuan, ambil kapal terbang, berlepas pergi duduk Australia. Balik main, tuan. Cayak cakap orang putih. Tak lulus perisa pun. Why? Pasal apa? Environment.
Duduk di Mekah tak pernah pakai, dekat Pulau Pinang dia pakai seluar anjing koyak. Tiba-tiba pergi kerja dekat Mekah tuan-tuan, dia dengan jubah, dengan kepiah apa semua, dengan serban buang igal kat atas kepala lagi. Why? Environment. Sebab tu tuan-tuan, saya kata tuan-tuan, hari ni Rasulullah SAW datang ke Mekah. Bila timbul, Nabi timbul di Mekah, bila berhijrah ke Madinah, apa Nabi buat perubahan? Environment. Nabi mengubah environment, Nabi mengubah persekitaran. Persekitaran jahiliah berubah kepada persekitaran al-mu'min, akhul mu'min. Seorang mukmin tu bersaudara dengan mukmin yang lain. Nabi mengubah. Nabi mempersaudarakan Aus dengan Khazraj daripada sifat al-adu, sifat bermusuh, pada sifat memuliakan sahabat dia. Jadi beradik-beradik Aus dengan Khazraj. Seorang mai daripada Mekah, muhajirin, mai daripada Mekah, masuk ke Madinah. Nabi kata, kamu ni kaum al-ansar, menyatukan muhajirin dengan ansar. Ansar sambut, wahai sahabatku, wahai beradik-beradikku, mai sini, hang nak yang mana satu bini aku, hang ambil yang mana paling cantik, ambil kat hang. Aku cerai yang cantik ni, lagi 3 aku punya. Hang mau lagi 3 lagi pun, aku bagi semua kat hang. Hang siapa? Hang beradik-beradik aku. Environment diubah. Environment diubah. Tuan-tuan, hari ni lau kana baina Rasulullah SAW dengan kita, environment kita diubah. Tiba-tiba kita mengubah environment asalnya yang sepatutnya dengan keadaan persaudaraan Islam, dengan keadaan kejiranan Islam, dengan keadaan akhlak Islam, dengan keadaan tidak menipu. Orang Islam tak pernah menipu. Orang Islam dipercayai dulu, kini dan selama-lamanya. Tiba-tiba hari ini tuan-tuan, keadaan yang sepatutnya Islam dipercayai. Islam itu orang yang amanah. Orang Islam itu orang yang jujur dalam apa jua dia buat. Sebab dia tahu orang yang tidak faham dengan agama, dia hanya kata, orang tak tengok aku sudah. Tapi tuan-tuan, orang Islam ada satu benda, dia kata, orang tak tengok aku, tapi Allah yang maha melihat untuk melihat aku. Sebab tu dia jadi orang jujur, jadi orang amanah. Tiba-tiba tuan-tuan, zaman kita, orang Islam paling tak dipercayai. Orang Islam paling teruk, kalau berjiran dengan dia, paling pengotok orang Islam. Paling pengotok orang Islam. Pergi duduk flat yang penuh dengan orang Islam. Apa jadi dengan dia punya lift? Dosa banyak, tengok lift. Orang Islam paling ramai tengok lift. Pergi tengok tong sampah dia apa ada. Nak tengok hidangan turun dari langit, pergi flat. Orang paling ramai orang Islam. Nak marah-marah, dia rakam hari ni. Rakam. Nak marah-marah. Tuan-tuan, saya cuti terlampau lama sangat dengan sakit semua, kan saya nak abang betul. Kalau saya salah, tuan-tuan tegur kat saya. Flat paling ramai orang Islam nak tengok hidangan turun dari langit. Kepala ikan baru beli di kedai Lain Clear, rap turun ketui. Kepala ikan, kari kepala ikan. 2 hari lepas punya, pelepap turun depan ni. Cleaner baru cuci tuan-tuan, pelepap jatuh. Saya duduk flat, saya tahu. Tuan-tuan, saya lagi relax ya. Baru pikir turun, baru pegang kunci nak turun pergi beli pampers anak. Tu kata syurga betul. Pulau Pinang syurga betul. Baru fikir Nabi beli pampers anak, rap pampers turun dari langit. Turun tuan-tuan. Nak keluar Nabi beli pampers pet-pet, turun main Huggies Ultra. Lagi mahal daripada pet-pet. Tu hidangan tadi tu baru fikir, ya Allah, hari nak main masjid Melayu mesti ada nasi sempoi memang. Depa ni memang rajin buat nasi sempoi ni. Baru fikir lagu tu. Dia turun bawa pegang kunci, turun hidangan dari langit tuan-tuan. Ma'idatun minas sama. Orang Bani Israel minta kat Nabi Isa alaihi salam, anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Nabi Isa, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Orang Pulau Pinang tak biar minta. Baru turun nak main masjid sebab nasi ada. Dia main turun, rap turun. Biryani Hamidia. Turun main. Dengan lamb shank sekali, tapi tulang saja. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, agak-agak kalau begitulah kita sambut Maulid Rasul tiap-tiap tahun, tapi perangai duk lagu tu juga. Lift kita pengotor, lepas pergi bubuh sampah dalam tu dengan ayam leleh-leleh tuan-tuan. Lagi majoriti duduk tempat tu lagi pengotor pula. Orang Islam dituduh sebagai orang pengotor. Orang Islam dituduh sebagai jiran paling tak bertimbang rasa. Duduk sebelah-sebelah rumah.
Pasang, dia baru beli kot speaker subwoofer ke woofer apa dia baru beli. Dia nak test power tuan-tuan, buka gambar Tamil, gambar apa? Kabalida. Kan gambar Kabali. Dia buka gedebung. Dinding pula dah tahu dah. Dah tahu developer tu Al-Ma'ruf Singko. Pi buat dia punya dinding pula. Dinding jenis nipis lagu tu. Kawan ni buat subwoofer, dia ni duk gantung gambar baru balik convocation, ambil apa, dapat diploma, gang jatuh gambar. Tuan-tuan. Dapat jiran tak timbang rasa. Tuan-tuan, dah duduk sebelah-sebelah rumah. Pagar aku. Dinding aku. Bumbung aku. Yang duduk di atas tuan-tuan, rong reng duduk di atas. Pukul 1 pagi duduk gerang-gerang duduk lompat dalam tu. Rupanya apa? Duduk zumba pukul 1 pagi. Zumba 1 pagi tuan-tuan. Tak timbang rasa. Yang duduk bawah ni Cahaya Anwar Alip. Yang bawah ni duduk Cahaya Anwar Alip. Duduk kat bawah, dia duduk di atas. Cahaya Anwar Alip tidur pukul 10. Yang dia pukul 1 pagi duduk zumba. Cahaya Anwar Alip bangun pukul 4.30 pagi. Pukul 5 pagi siap mandi semua, turun bawah jogging. Yang kawan ni 1 pagi duduk zumba, bangkit pukul berapa? Pukul 7.30 duduk semalam zumba. Tuan-tuan, tak timbang rasa. Jiran tak timbang rasa. Orang Islam juga. Ni saya nak cerita benda yang teruk pasal orang Islam. Kau cerita elok-elok, tuan-tuan rasa, I'm comfort already. Saya dah selesa dah. Tak ada masalah apa. Tapi hakikat dia, kalau salah tuan-tuan tengok saya. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan tengok, yang kena dibantu ramai orang sebenarnya. Yang perlu dibantu paling ramai. Tuan-tuan, kami duk bagi barang dekat masjid. Orang duk main beratok beratus-ratus. Beribu, bukan ratus, ribu. Orang main beratok duk ambil. Saya buat analisa. Saya ambil data. Supaya tak, kenapa ambil data? Bukan nak pergi abang. Hang pernah main ambil tak? Hang main ambil 10 kali pun, saya tetap pun nama hang. Tak ada masalah. Saya ambil data supaya saya tahu bangsa mana paling banyak ambil, agama mana paling banyak ambil. Tuan-tuan, orang Islam sebenarnya kat sini, orang Islam dia belajar tentang apa? Dia ada sifat rasa malu. Kat sini dia berjaya balik. Tuan-tuan duk tunggu mesti Ustaz kata mesti orang Melayu ramai pergi ambil. Tak tuan-tuan. Tak. Kat sini tuan-tuan, orang lain yang banyak main ambil sampai ke hari ni. Hari ni masih lagi orang nak main, orang nak telefon, dan telefon tu bukan orang Islam lagi dah. Orang Islam tak telefon dah. Tuan-tuan, satu benda yang ada pada orang Islam, dia malu. Dia malu nak habaq tentang kesusahan dia. Dia malu. Dia malu nak pergi ambil barang tu dengan cara begitu, dia malu. Tapi kalau dia terdesak dia pergi ambil, memang sangat terdesak. Tuan-tuan, ni satu kelebihan ada pada orang Islam, dia rasa malu. Tapi sayangnya, dia tak bertanya ketika mana dia tak tahu. Dia malu di tempat yang betul, tapi ada malu di tempat yang salah. Malu di tempat yang salah ia ada apa? Ketika mana dia tak tahu tentang sesuatu perkara, dia malu nak bertanya. Dia segan nak tanya. Pergi tengok kelas. Jangan kata kelas, tengok kelas. Kita dulu pun cukup lah. Cikgu tanya, any question? Siapa tanya soalan? Cikgu kan tanya Omya, ada apa-apa soalan tak? Tak ada orang tanya Omya. Tak ada orang tanya. Pasal apa? Pasal dia tahu, walaupun dalam kepala ni, aku ni apa menatang cikgu dulu ajak pun aku tak faham. Betul tak betul? Tuan-tuan masuk kelas faham semua. Tapi bila tak faham tanya cikgu tak? Tak tanya. Tunggu nak periksa hujung tu, pergi duduk depan kawan. Weh, ajak aku Ustaz. Sebab kawan tu faham. Dia takkan tanya. Sebab apa? Cikgu tengok dia duduk angguk kepala. Yes. Biar cikgu rasa aku ni pandai. Sebenarnya aku bengap. Sebenarnya aku tak tahu pun. Tuan-tuan. Tapi cuba tuan-tuan masuk kelas yang bukan Islam. Tuan-tuan, any question? Yes, I have a question. Dia akan jawab. Dia akan tanya. Satu lagi budak MRSM. Budak MRSM, budak form 1 tuan-tuan. Saya pergi MRSM beberapa kali. Sebut MRSM ada orang tengok sebab dia bukan budak MRSM. Budak MRSM tuan-tuan, satu kelebihan budak MRSM. Saya pergi ceramah beberapa kali, saya tanya, ada apa-apa soalan tak? Tuan-tuan,
budak form 1 akan tanya soalan yang berkaitan tajuk kita tu, dan soalan itu memang soalan yang memang sangat baik ditanya. Yang ni satu benda kelebihan yang ada pada anak-anak ni. Form 1, form 2, form 3 tanya soalan-soalan yang agak, soalan itu menggambarkan dia jenis orang membaca. Jadi jawapan kita apa tuan-tuan? Apa sebab orang Islam dia tak mau tanya? Sebab satu, dia tak membaca. Dia tak membaca. Sedangkan Nabi SAW mengajar kita untuk banyak membaca. Kita perlu banyak membaca. Saya pergi ke office Ustaz Munir, pergi ziarah Ustaz Munir. Masya Allah tuan-tuan, besar tu punya office, buku berlambak-lambak dan dibaca. Boleh tahu buku tu dibaca ke tidak? Kalau buka geruk kerang lagu tu memang tak pernah baca, tapi tengok semua jenis kitab tua-tua memang jenis buku pun dah nipis-nipis dah. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, banyakkan membaca orang Islam. Nabi suruh banyak membaca. Kita kurang maklumat, kita kurang info. Sebab tu hari ni kita jadi orang yang sangat lemah, orang senang tipu kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, yang terakhir, Nabi kita SAW, apa yang jadi pada hari ini pada umat ini tuan-tuan, yang memberikan satu kesan yang cukup besar jika Nabi ada bersama dengan kita ialah apa? Ialah berkaitan dengan cara kita menguruskan ahli keluarga kita tuan-tuan. Cara kita uruskan ahli keluarga kita macam mana? Saya tengok Facebook Amallah, saya seronok tengok keluarga yang sangat-sangat menarik untuk kita tengok, seronok tengok tuan-tuan. Kita tengok keluarga-keluarga macam-macam, ramai orang tengok, seronok kawan-kawan kita ni menguruskan keluarga dengan agama. Di mana pi? Masjid. Di mana pi? Pi ceramah ni. Tuan-tuan mai hari ni bawa siapa? Abang-abang depan saya ni, mamu depan saya ni, bawa siapa mai? Bawa diri seorang ke bawa ahli keluarga mai? Yang tak kahwin tak apa, yang bawa ahli keluarga ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bagaimana kita uruskan keluarga kita di saat kita sedang menghadap dekat depan ni, duduk dengar ceramah dan sebagainya. Tuan-tuan, sejauh mana kita tahu tentang ahli keluarga kita di rumah? Saja saya sembang tuan-tuan, benda pernah berlaku tuan-tuan dalam urusan kita duk urus keluarga ni. Kita duk urus keluarga ni, kita mungkin seseorang yang banyak duk main khidmat kat masjid, main dengar ceramah, kita seronok tengok, kita seronok, kita teruja bila ada program-program macam ni, kita seronok. Tapi kita main seorang-seorang. Yang suami-suami ni, isteri di rumah buat apa? Dia mengadap kat mak Korea, dia mengadap kat mak Korea, dia tengok cerita Korea. Boh pula Netflix pula duk tengok pula gambar-gambar yang baru-baru duk masuk. Gambar-gambar baru, gambar apa yang dia baru ikut tadi, yang gambar gila. Saya tak tengok, saya tengok dia punya sinopsis dalam Facebook ni. Apa game? Squid Game. Squid Game. Dia tengok gambar tu bersiri-siri seronok. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, pernah jadi satu kisah, satu cerita ni, cerita reality. Cerita reality tau. Abang-abang kita ambil ini sebagai satu pengajaran. Ada seorang hamba Allah duk mai kuliah lagu ni. Duk mai kuliah, kita pun kenal dia baik dengan kita tuan-tuan, duk mai kuliah lagu ni. Saya ambil benda ni tuan-tuan sebagai satu pengajaran kita bersama, peringatan untuk kita. Dia urus diri dia dengan Allah Taala macam ni. Sebab dia ada sifat kecenderungan untuk memahami agama, sifat cenderung untuk seronok dengan agama. Tuan-tuan, dia duk main kuliah ni, tiba-tiba satu hari isteri dia telefon. Dia keluar dia pergi dengar satu kuliah di Perak. Dia duduk di belah-belah Kedah, dia pergi Perak. Dia pergi Perak tuan-tuan, pergi dengar kuliah apa semua. Isteri dia phone dekat rumah, phone dekat dia, abang dekat dia, abang ni saya nak beritahu ni, anak kita sakit, anak demam panas. Abang balik tak hari ni? Tak, abang ingat tak dah balik ni, sebab dah lambat sangat dah ni. Tak apa. Insya abang telefon pergi kat kawan dia seorang, kawan baik lah. Kawan baik ni duk ikut follow selalu pergi kuliah-kuliah ni juga. Tapi tuan-tuan, kawan ni tak ikut dia pergi Perak tu. Tak apa lah ni, abang suruh dia pergi ambil, pergi klinik, bawa pergi klinik. Kawan baik tuan-tuan, bawa lah pergi. Dia pun telefon kawan ni, weh hang tolong pergi Zat, ni anak aku demam ni, aku duduk kat sini. Tak apa, hang jangan risau, hang duduk sana tak apa, aku urus kat sini. Kawan ni pun pergi urus lah.
Pergi urus isteri dengan anak-anak ni. Buat pergi klinik lah apa semua. Buat balik mai. Ni abang ni tuan, ni pengurusan rumah ni yang menyebabkan kita seronok ni. Habis tuan-tuan dah balik mai ke rumah. Dia ni pun terima kasih banyaklah. Kita pun nama dia Man, bukan nama sebenar. Terima kasih banyaklah Man hantar tolong ambil hantar. Tak apa. Ni duk kawan dengan suami tak apa. Dia macam dia pun beradik-beradik. Beradik-beradik. Tuan-tuan, duk balik esok suami balik tahu. Alhamdulillah Man, terima kasih banyaklah hang tolong aku ni apa semua okey. Duk balik. Isteri ni kata, abang ada nak pergi kuliah malam-malam kan malam ni? Tak ada. Ni jadual abang, cuba tengok jadual ni. Selalu ustaz-ustaz tunjuk jadual. Ni dia tunjuk jadual dia. Jadual kuliah ni. Bagus lah tuan-tuan. Bagus tuan-tuan. Saya tak kata tuan-tuan bagus, memang sangat bagus. Hari ni ada ni Mamu Farouk kita ada kat sini. Mamu Farouk ni antara orang yang duk buat jadual seluruh Pulau Pinang tuan-tuan. Susun jadual. Hari ni kuliah saya buat dulu jadual tuan-tuan, duk edang kat semua orang. Saya ingat dulu lagi. Ni tuan-tuan. Kuliah demi kuliah ni. Hamba Allah ni duk tengok follow kuliah ni lah kot. Kuliah belah-belah ni dia seronok. Satu hari tuan-tuan dia kata abang nak kuliah malam ni. Dia pun pergi kuliah. Sampai duk dengar kuliah, telefon bunyi, abang demam balik. Pada kuliah dekat ya. Dia kata tak apa. Saya Man tak main kuliah hari ni. Dia duk ada dekat-dekat rumah. Saya abang suruh dia pergi. Dia suruh Man ni pergi lagi tuan-tuan. Man ni kata apa? Alright. Man pergi bawa tuan-tuan. Bawa pergi klinik apa lebih kurang. Kali ni tuan-tuan, Man kata apa? Kesian kat kau lah. Jom kita pergi minum-minum sikit kot. Dia pergi minum lah. Kau dia pergi mana tarik mana kau, dia pergi minum. Tuan-tuan. Dan benda ni berlarutan. Dah jadi biasa kat suami ni, kalau kata ada apa-apa masalah, akan telefon Man ni, suruh Man ni pergi urus. Tuan-tuan, selang tak berapa lama. Rupanya tuan-tuan, dah jadi cerita panjang dah. Suami ni duk pergi keluar, pergi kuliah, balik kuliah, tak bawa isteri ni. Lagi tuan-tuan, rupanya Man ni daripada duk pergi ambil luar rumah, sampai masuk daripada luar rumah, sampai bawa ke kedai makan, sampai terus masuk kat ruang tamu rumah, sampai masuk dalam bilik dalam rumah. Faham neri? Akhirnya tuan-tuan, Man ni telah pun berlaku sesuatu yang sangat tak diingini di antara isteri dia dengan isteri kawan sendiri. Tuan-tuan, dan mengandung kawan ni, wallahu alam tuan-tuan, dia mengandung, suami dia kata, aku heran hang mengandung sedangkan aku tak duduk dengan hang lama dah. Tuan-tuan, nak salah siapa? Betul kita buat baik ni, tapi kesilapan dia ialah hang mai seorang. Hang tak bawa mai ahli keluarga hang. Hang tak sampaikan ke ahli keluarga hang. Hang tak jadikan salah satu dari hari-hari hang ni bersama dengan ahli keluarga. Tuan-tuan, pilih satu hari duduk dengan ahli keluarga tuan-tuan. Buat satu majlis malam-malam Jumaat ni. Buat satu majlis dengan keluarga kita tuan-tuan. Saya bukan nak suruh tiru saya. Saya orang yang banyak sangat program. Tapi malam Jumaat pukul 9.30 malam saat lagi, saya ada online dengan ahli keluarga saya bersama dengan keluarga-keluarga, dan ahli keluarga saya di KL, di Kelantan apa semua akan masuk online. Itu kelebihan kita sekarang, zaman kita. Semua masuk dan baca Yasin, buat bacaan Yasin dan tazkirah 5 minit. Cukup. Program dia tak sampai pun setengah jam. Cukup. 9.30 sampai pukul 10. Habis tuan-tuan. Duduk dengan anak-anak semua buat tuan-tuan. Saya boleh balik kuliah lagi, saya sempat lagi 9.30. At least tuan-tuan, kita ada satu program dengan ahli keluarga. Nabi nak ahli keluarga ini bersepakat untuk benda baik. Tuan-tuan, last sekali but not least, Sayyidina Umar bin Al-Khattab waktu dia jadi khalifah, dia ni adalah seorang khalifah yang kita panggil dia sebagai management by working around. Satu orang yang mengurus negara dia dengan cara pergi ronda. Ni yang berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Diambil cara yang sama oleh Sultan Muzaffar Shah. Ambil cara Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz ambil cara ni juga, management by working around. As a manager,
You sebagai seorang pengurus, pergi tengok sendiri keadaan yang sebenar. Tak dengar daripada orang, pergi turun sendiri. Dia ronda-ronda tuan-tuan, dia dengar suami isteri tengah malam di kota Madinah duk baca Quran surah Yasin. Baca Quran surah Yasin. Dia berhenti duk dengar. Sebab apa? Daripada orang tadarus. Isteri baca ayat pertama, sambung, berselang-selang tuan-tuan, sampai pada ayat wamtadul yawma ayyuhal mujrimun. Sampai pada ayat tu suami baca, tiba-tiba isteri sambung ayat yang sama. Tu suami ulang balik sampai dua orang menangis, merambu-rambu ni, menangis. Wamtazul ayyuhal mujrimun, menangis ni. Sampai tak keluar suara ni. Sayyidina Umar duduk dengar, dia ni turun air mata ni banyak dah sampai pingsan. Wamtazul ya ayyuhal mujrimun, maka pada hari itu kami halau dia, wahai orang-orang yang membuat kesilapan dan kesalahan, orang-orang mujrim ni, penjenayah ni, silakan aku halau masuk neraka. Dia ulang beberapa kali tuan-tuan, suami dengan isteri. Maknanya apa tuan-tuan? Itulah sebenarnya keluarga yang patutnya ada di zaman ini, yang serba cabaran yang paling banyak ni. Balik buat, cari masa buat. Tok Sah ambil Yasin pun tak apa tuan-tuan. Cukuplah kita menerah juzuk 30. Menerah juzuk 30. Mula dengan wadduha tu sapi ke apa? An-Naba ke apa, tak payah. Ambil wadduha sebab dulu kita mengaji sampai wadduha. Terus naik Quran besar. Betul tak betul? Kan? Baca Fatihah sampai wadduha. Kami naik Quran besar dah. Balik mak cik naik Quran besar. Esok mak buat apa? Pulut kuning dengan telur rebus pergi hantar. Kan? Mak punya seronok dah. Lagi seronok lagi naik Quran besar. Buat bunga telur, cucuk-cucuk pergi hantar kat Tok Guru Quran. Orang Pulau Pinang main style dulu kan. Habis tak ada duit, hantar sepiring gula. Tok Guru pun ambil lagi sikit, cubit sikit, makan gula. Nak abang kata apa? Supaya manisnya bacaan Quran hang. Orang dulu tuan-tuan. Dia ada aturan dia buat. Tuan-tuan, mai kita dah dewasa ni, cubalah buat. Menerah Quran juzuk 30. Suami baca wadduha wal laili idza saja. Sambung sampai habis. Sambung kawan ni sambung. Sambung balik. Alam nashrah laka sadrak. Suami kata apa? Dia sedap pada aku lagi. Baik tuan-tuan rahmati Allah sekalian, cukup sekadar pada malam ini tuan-tuan. Kita ada lebih pada masa yang sepatutnya. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Bukan nak pelepas marah, bukan nak pelepas geram. Tapi cukuplah saya nak mengubah. Selalunya saya akan bawa ceramah Maulid Rasul ni, saya bawa dengan keadaan saya sedih nanti, saya sebab. Tapi malam ni tuan-tuan saya tak sebab, tapi saya jadi rasa perlunya sampai orang semua dalam ni duduk tinggal di Pulau Pinang. Kita perlu mengubah environment. Kita ubah environment kita. Environment al-mutadayyin. Environment keagamaan dalam rumah tangga sampai ke dalam masyarakat kita keliling tuan-tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk urusan agama. Akhirnya kita akan nampak bahawa Islam itu tak perlu pergi dakwah ke orang, masuk Islam. Orang tengok Islam, orang Islam sendiri, orang jatuh cinta dengan environment tersebut. Wallahu alam tuan-tuan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada saya. Jadikanlah hidup kita ini supaya dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banggakanlah Nabi kita dengan keadaan diri kita, dan munculkanlah diri kita sebagai orang yang create itu. Setiap inci tubuh badan kita itu adalah orang yang mengikuti daripada apa yang Nabi ajak dekat dia. Wallahu alam tuan-tuan. Jumpa lagi. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.